Waktu Ramadan ini ada banyak pakej dan juga bingkisan yang kita sediakan, Irfan. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan dengan bingkisan Ia Ramadan yang disediakan oleh penerbit kita, Syafiq Adri Fitri Jamin. Okey, tapi sebelum itu, ini pun penting juga ni untuk keselamatan. Sebab apa waktu berpuasa ini adalah ramai pula yang merompaknya. Bukan rompak rumah je, Irfan. Masuk kebun punya juga. Masuk kebun ada juga. Jadi kita kena letakkan apa ni untuk kenalah letak pagar elektrik. Tapi untuk pagar elektrik tu pun kita kena tahu juga spek yang tertentu, yang baik untuk kita letak. Kalau tak mungkin membahayakan. Ya, betul. Ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Ini kes pada 2021. Seorang lelaki ditemui mati terbaring di tepi rumahnya dengan seluruh badannya rentung. Dipercayai terkena renjatan pagar elektrik yang dibuatnya di keliling kebun bersebelahan rumahnya itu. Jadi mayat mangsa yang dipercayai mati itu ditemui jirannya dengan keadaan yang masih berasap dan dawai elektrik terbelit di kakinya. Jadi ini antara contoh-contoh kes sekiranya pemasangan dawai elektrik itu ataupun pagar elektrik itu tidak dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Ya, jadi selamatkah pagar keselamatan anda, pagar elektrik anda? Jadi apa yang perlu kita tahu? Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Ifah Hanah Muluk, Timbalan Pengarah Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik, Gas Jabatan Kawaselia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga, dan juga kita bersama dengan Encik Muhammad Hilman Roslan, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik, Gas Jabatan Kawaselia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, kita ingin membina ataupun membuat pagar itu demi keselamatan kita. Tapi akhirnya kita juga yang terjerat sekiranya tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Tapi sebelum itu sedikit mukadimah berkaitan dengan Suruhanjaya Tenaga, Puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Suruhanjaya Tenaga ataupun kita panggil STNICE sebab apa ni secara singkatnya ditubuhkan pada tahun 2001 dan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2002. So antara tanggungjawab dan skop Kawaselia Suruhanjaya Tenaga ni adalah khususnya kepada sektor Kawaselia Tenaga iaitu pembekalan elektrik dan juga gas berpaip di Semenanjung Malaysia. So secara ringkasnya Kawaselia Suruhanjaya Tenaga ada 3 bahagian. Pertama sekali adalah Kawaselia Ekonomi. Nombor 2 adalah Kawaselia Teknikal. Dan ketiga, cukup rapat dengan topik perbincangan kita pada hari ini iaitu Kawaselia Keselamatan di mana saya dan rakan saya, Encik Hilman, akan berkongsi berkenaan dengan tips-tips pemasangan pagar elektrik dengan selamat. Baik, jadi permulaannya kita nak tanya juga kepada tujuan pemasangan pagar elektrik ni. Kalau tadi Syafiqah cakap untuk kita mengelakkan pencerobohan yang berlaku mungkin di kawasan kebun kita, rumah kita, mungkin boleh kongsikan lagi? Okey, sebenarnya pemasangan pagar elektrik ini adalah untuk bertujuan menghalang kawasan persendirian daripada diceborohi oleh manusia ataupun haiwan. Jadi untuk premis-premis yang biasanya terlibat dengan pemasangan pagar elektrik ini adalah premis-premis yang menjalankan aktiviti pertanian ataupun kawalan keselamatan seperti kenderaan, pihak utiliti, tenaga dan air dan sebagainya. Jadi untuk pemasangan pagar elektrik ini sebenarnya kita boleh bagikan kepada 2 jenis kategori. Iaitu kategori pertama, kategori pemasangan pagar elektrik untuk tujuan keselamatan yang pertamanya. Dan yang kedua adalah bagi tujuan haiwan. Jadi apa beza untuk pemasangan pagar elektrik untuk tujuan haiwan dan keselamatan ini adalah untuk tujuan keselamatan kita perlu pasang dengan penghalang fizikal iaitu physical barrier. Dan physical barrier ini hendaklah terasing daripada mana-mana sumber bekalan elektrik. Jadi untuk pemasangan pagar elektrik tujuan haiwan pula, tujuan dia untuk kita lindungi daripada haiwan liar ataupun hidupan liar daripada masuk ceroboh kawasan kita. Dan untuk pemasangan pagar elektrik tujuan haiwan ni kita tak perlukan pasang penghalang fizikal ataupun physical barrier ni. Jadi penonton pada hari ini mungkin boleh bezalah sekarang ni apa beza pagar elektrik bagi tujuan keselamatan dan apa juga pagar elektrik bagi tujuan haiwan. Okey, kalau kita buka contohlah di YouTube, begitu banyak sebenarnya tutorial bagaimana untuk memasang pagar elektrik ini DIY katanya. Tapi itulah bila datang satu hari yang mungkin malang untuk mereka, mungkin musibah itu akan melanda. Jadi kalau untuk Suruhanjaya Tenaga sendiri, apa sebenarnya prosedur yang telah ditetapkan untuk orang yang memasang pagar elektrik ini? Betul sekali, Kak. Seperti Kak katakan, memang banyak tutorial dekat luar itu. Dan maklumat yang nak dicapai itu sangat mudah. Betul. Kan? Sangat mudah ke hujung jari orang kata. Tapi dekat sini Suruhanjaya Tenaga ingin menekankan bahawa untuk memasang pagar elektrik ini pertama sekali adalah untuk melantik
kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Okey, kontraktor yang berdaftar itu macam mana kita nak tahu tu? So, kalau kita nak tahu dia berdaftar ataupun tidak, dia memang ada pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga lah. Okey. Dan memang kalau sebagai orang awam, saya mungkin saya dah agak dah soalan ni akan ditanya. Macam mana saya sebagai orang awam ketahui bahawa orang yang datang tu adalah kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Nama tak lesen ke apa ke? Dia sebenarnya ada pendaftaran di dalam kita punya sistem sendiri. Dalam kita punya laman web pun boleh confirmkan balik. Dan kita boleh cek sama ada dia adalah kontraktor berdaftar ataupun tidak. Dan mungkin ada juga yang tertanya-tanya macam mana saya nak mendapatkan khidmat kontraktor elektrik ni. Dia boleh juga sekali lagi layari laman web kami. Dekat situ kita ada senaraikan up to filter sampai ke setiap negeri IKA. So kita dapat tahu kontak nombor dia sangat mudah untuk dihubungi lah. Mungkin lagi satu, kenapa kita kena lantik kontraktor elektrik ni, kerana mereka hendaklah mengikut piawaian ataupun standard yang telah ditetapkan dan hendaklah membuat pemasangan tersebut mengikut kehendak akta dan juga peraturan yang telah ditetapkan. Mungkin sedikit mengenai akta dan juga peraturan apa yang perlu dipatuhi sebenarnya, Puan? Contohnya dia ada spek-spek yang akan dikongsikan oleh Encik Hilman nanti. So dekat kalau spek-spek yang dalam akta tu mungkin dia general, tetapi kita ada satu lagi panduan di mana dia lebih spesifik kepada cara-cara kaedah pemasangan pagar elektrik tersebut. Baik, jadi Cik Hilman, apa di antara syarat-syarat yang perlu kita patuhi sebelum kita melakukan pemasangan pagar elektrik ni, seperti kawasan lantai, ketiran fans ataupun saiz voltanya itu sendiri? Okey, kat sini sebenarnya ramai penonton tak sedar syarat-syarat yang perlu kita patuhi. Okey, sebenarnya syarat-syarat yang kita perlu patuhi ini sebenarnya dah ada di dalam panduan pemasangan pagar elektrik Suruhanjaya Tenaga yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga lah. Okey, untuk panduan ini sebenarnya kita boleh dapat muat turun secara percuma di laman sesawang Suruhanjaya Tenaga iaitu www.st.gov.my di bahagian muat turun ataupun download. Okey, kita boleh download benda tu secara percuma je. Kita maknanya siapa yang nak pasang boleh tengok panduan tu. Okay. Untuk segi reka bentuk ataupun design pula pemasangan pagar elektrik ni, kita hendaklah melantik sekurang-kurangnya jurutera elektrik profesional. Jurutera elektrik profesional ni adalah seseorang yang ada gelaran IR. Itulah yang kita panggil sebagai jurutera elektrik profesional. Sebelum kita nak siap pasang pagar elektrik ni juga, kita perlu hantar dua jenis borang, iaitu borang G dan juga borang H. Borang G ini adalah borang perakuan penyeliaan dan penyerapan, iaitu borang ini hendaklah ditandatangani oleh orang kompeten dari segi kategori pendawai, iaitu PW1 sehingga PW4, mengikut kesepakatan voltage yang bersesuaian lah. Untuk borang H pula adalah borang perakuan ujian, iaitu hendaklah ditandatangani oleh orang kompeten dari segi kategori pendawai PW2 untuk sekatan voltage fasa tunggal, iaitu kita panggil sebagai single phase, dan juga PW4 untuk fasa 3 ataupun kita panggil sebagai three phase. So itu adalah syarat-syarat yang perlu kita patuhilah sebelum kita nak lakukan pemasangan pagar elektrik itu sendiri. Kalau ikutkan kes yang saya kongsikan tadi, sepatutnya kuasa ataupun arus elektrik yang digunakan untuk pagar elektrik ini dia tidak boleh mendatang kemudaratan atau kematian. Ia hanya untuk saja. Dia macam bagi amaran saja. Bagi amaran saja, betul. Tapi andai kata kalau berlakunya kecederaan atau kematian kepada penceroboh itu, bagaimana? Siapa yang akan bertanggungjawab? Okey, untuk pasangan pagar elektrik ini sebenarnya kalau kita ikut regulation ataupun syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga, tak akan berlaku sebarang menyebabkan kematian lah. Sebab kita akan gunakan energizer. So energizer ni adalah dalam bentuk pulse. Jadi dia bukan akan memberi kematian, melainkan kita terbelit kepada pagar itu sendirilah yang akan membawa kepada kematian. Jadi pemasangan pagar elektrik itu sendiri, kita hendaklah patuh kepada standard yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia di bawah standard MSIEC 60335-2-76. So untuk panduan pemasangan pagar elektrik ini juga kita comply kepada MS itu sendiri, standard itu sendiri. Jadi sekiranya berlaku sebarang kecederaan ataupun kemalangan akibat dari pemasangan pagar elektrik itu sendiri, tindakan boleh diambil oleh pihak Suruhanjaya Tenaga. So jika kita dapati sebarang pelanggaran di bawah Akta Berkelangan Elektrik 1990 ataupun Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, tindakan undang-undang akan diambil oleh pihak Suruhanjaya Tenaga lah. Itu amaran kepada mereka yang melanggar syarat-syarat ada juga akta yang telah dikongsikan tadi. Puan Ifah, apa lagi di antara perkara yang selalu terlepas pandang masyarakat yang mungkin terlupa nak lihat tentang pemasangan pagar elektrik ni? Dia
mungkin dari segi amalan lah, kebiasaan. Kebiasaan kita anggapkan benda ni mudah, senang dipasang. So itu adalah anggapan yang salah. Apabila kita terlibat dengan elektrik ni, jangan pandang sebelah mata lah, orang kata. So tengok ada yang YouTube je. tengok YouTube. Dia bukan semudah ABC, orang katalah. So seperti yang katakan kepada Encik Hilman tu, dia telah kongsikan spesifikasi yang telah ditetapkan dan di mana dia memberi penekanan berkenaan dengan keperluan orang kompeten, pelantikan orang kompeten yang mengikut kategori tertentu. Itu amat penting because mereka tahu apa yang mereka buat. Okey. Untuk kawasan kebun, kita memang maklum betapa pentingnya sebenarnya pagar ini, tapi untuk kawasan perumahan sendiri, ada tak apa spesifikasi yang diperlukan untuk suatu kawasan kejiranan itu? Ataupun sesiapa saja boleh apply untuk pagar elektrik ni? Dia boleh dimohon oleh siapa-siapa yang berhasrat untuk untuk melindungi rumah mereka sendirilah. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi seperti Tuan Hilman katakan tadi, untuk kita panggil ni pagar jenis keselamatan ni. Pagar keselamatan ni dia ada spesifikasi tambahan, iaitu keperluan untuk physical barrier. Okey, untuk melindungi pihak yang di sebelah sanalah. Ini lagi satu, terdapat keperluan juga untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak-pihak berkuasa tempatan, because ini melibatkan pembinaan. So kita tak nak nanti, so sebelum mengemukakan sebarang permohonan kepada Suruhanjaya Tenaga, perlu dapatkan kebenaran-kebenaran tersebut dahulu. So kita tak nak nanti apabila kita telah beri kelulusan dan kena pula aduan ke apa-apa kan, so kena robohkan. So kita tak nak macam tu. Marah pula jiran sebelah kan. Ini apa pula ini. Kena maklumkan kepada mereka. Kena maklumkan. Tadi Cik Man ada cakap tentang ada 2 barang yang perlu kita hantarkan masa kita membuat permohonan. Selalunya berapa lama masa yang akan diambil untuk kita melakukan proses yang selanjutnya? Okey, proses permohonan ni sebenarnya perlu dihantar kepada pejabat kawasan Suruhanjaya Tenaga, iaitu kita ada di pejabat kawasan wilayah, kita ada di Perak, kita ada di Pulau Pinang dan kita ada Melaka, Johor, Pahang dan juga Kelantan. Jadi permohonan proses ini akan mengambil masa lebih kurang dalam 2 minggu lah. Untuk kita, sebab kita sebagai Padang Kawasilia ni, kita akan turun ke tapak untuk memastikan pemasangan pagar elektrik ini adalah selamat untuk digunakan. Okey. Dalam kesempatan masa yang ada, sedikit nasihat kepada orang ramai, terutama mereka yang merasakan nak buat DIY ni untuk pagar elektrik ni. So sekali akhir kata, kita nak nasihatkan sekali lagi untuk kita nak menekankan keperluan untuk melantik kontraktor elektrik untuk membuat sebarang pemasangan pagar elektrik ini sendiri. Dan sentiasa sebagai orang awam mungkin boleh layari laman sesawang kami www.st.gov.my untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan dengan pagar elektrik ini. Baik, itulah dia pesanan terakhir oleh Puan Ifah dan juga Encik Hilman untuk perkongsian pada pagi ini tentang selamatkah pemasangan pagar elektrik anda. Ya, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Puan Ifah Hana Muluk, Timbalan Pengarah Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik Gas, Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga, juga kepada Encik Muhammad Hilman Roslan, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik Gas, Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Terima kasih banyak. Terima kasih.